Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, Rabu 12 Ogos. Tiada kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak semalam. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 kekal sebanyak 681 kes. Dato' Amar Douglas menambah daerah Samarahan dan daerah Lunduk bertukar status daripada status kuning kepada status hijau setelah kedua-dua daerah ini tidak melaporkan kes COVID-19 jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Jelasnya daerah Kuching dan daerah Serian kekal berstatus kuning setelah kedua-dua daerah itu mempunyai satu kes dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media harian perkembangan COVID-19 Sarawak di Dewan Undangan Negeri Petra Jaya Kuching. Dalam pada itu, beliau memaklumkan sesi persekolahan di 3 daerah iaitu di daerah Kuching, Samarahan dan Pedawan diteruskan pada 17 Ogos ini. Dato' Amar Douglas berkata keputusan itu dibuat setelah melihat tiada kes jangkitan tempatan direkodkan di 3 bahagian tersebut. Ujarnya pembukaan sekolah pada 17 Ogos nanti melibatkan lebih 200 sebuah sekolah yang sebelum ini ditangguhkan akibat kes COVID-19. JPBN dalam mesyuaratnya juga memutuskan semua warga negara Malaysia dari Semenanjung, Sabah dan Labuan yang masuk ke Sarawak akan menjalani saringan wajib di pintu masuk utama Sarawak dilanjutkan sehingga 31 Ogos ini. Semua warga negara Malaysia dari Semenanjung, Sabah dan Labuan yang masuk ke Sarawak yang destinasi terakhir mereka di kawasan pedalaman dan jauh dari klinik kesihatan yang menyediakan kemudahan untuk mengambil sampel COVID-19 dilanjutkan kuarantin di hotel sehingga 31 Ogos. Dalam perkembangan berkaitan, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB diarah mengambil langkah berjaga-jaga terutama dalam memantau sebarang pembakaran terbuka tidak terkawal di kawasan masing-masing. Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata arahan ini berkuat kuasa serta-merta untuk mengawal penambahan jumlah titik panas Sarawak dan mengelakkan jerebu. Dato' Amar Douglas berkata pengawalan pada peringkat awal adalah perlu berikutan pembakaran terbuka tidak terkawal pada cuaca kering ketika ini boleh menyebabkan berlakunya jerebu rentas sempadan. Sekiranya didapati, tindakan tegas akan diambil di bawah Seksyen 29-A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jelas beliau berdasarkan maklumat yang diterima dari Asian Specialized Meteorological Centre ASMC pada 8 Ogos lepas terdapat peningkatan bilangan titik panas yang ketara di selatan dan barat Kalimantan. Arah angin yang dijangka dominan dari barat daya untuk tempoh beberapa hari akan datang turut mempengaruhi kualiti udara barat Sarawak yang melibatkan bahagian Kuching, Samarahan, Seri Aman dan Betong, dan risiko cuaca berjerebu berlaku adalah tinggi akibat jerebu setempat dan rentas sempadan dari Kalimantan. Tambahnya, pada masa yang sama, ASMC juga turut mengesan sebanyak 37 titik panas di Sarawak pada 8 Ogos dan bilangan titik panas di Sarawak didapati telah menurun kepada 1 titik panas masing-masing pada 9 dan 10 Ogos. Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK di Sarawak dibenarkan beroperasi pada 25 Ogos ini hanya di zon hijau sahaja dengan mematuhi garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bagi PDK seperti di bahagian Kuching dan Serian yang berada di zon kuning ketika ini, operasinya ditangguhkan sementara waktu sehingga zon tersebut bertukar kepada zon hijau. Jelasnya semua operasi PDK tersebut telah mendapat kebenaran daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Beliau berkata pembukaan semula PDK akan memberi kelegaan terutama kepada ibu bapa pelatih ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan kerja-kerja pemulihan yang perlu dilakukan ke atas pelatih tertangguh. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Datuk Seri Fatimah berkata pihak kementerian telah mengeluarkan garis panduan pencegahan di PDK sebagai langkah pencegahan bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Ini termasuklah langkah-langkah pencegahan dan kawalan semasa menghantar pelatih dan peraturan semasa pelatih berada di pusat PDK.
Untuk rekod, Sarawak mempunyai sebanyak 55 buah PDK di seluruh negeri Sarawak dengan 1,862 pelatih di pusat dan 391 pelatih di rumah serta mempunyai seramai 318 orang petugas. Pada petang ini Masyarakat khasnya di sekitar perkampungan Merapuk Lawas disaran meningkatkan kemahiran dalam bidang pertanian. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menjelaskan ia penting supaya selari dengan kemajuan teknologi masa ini. Sehubungan itu, Dato' Amar Awang Tengah berkata, kerajaan komited membantu pengusaha bidang pertanian melalui pelbagai bantuan menerusi agensi-agensi supaya mereka dapat meningkatkan produktiviti. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa merasmikan program Community Extension Outreach CEOP di Dewan Kampung Bangkatan Lawas. Program yang dianjurkan oleh Jabatan Pertanian Sarawak Daerah Lawas itu disertai seramai 150 orang peserta. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak merekodkan sebanyak 37 kes kebakaran terbuka di seluruh negeri sejak 1 Ogos lepas. Penolong Pengarah Operasi JBPM Sarawak Tiong Ling Hee dalam kenyataannya berkata, kes-kes berkenaan dilaporkan berlaku di 8 buah bahagian. Bahagian Miri mencatat bilangan tertinggi iaitu 12 kes, Kuching 9, manakala Semarahan dan Bintulu masing-masing merekodkan 4 kes. Di bahagian Sibu dan Mukah pula, masing-masing punya 3 kes dan 1 kes masing-masing bagi bahagian Serikay dan Limbang. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka semasa musim panas yang sedang melanda ketika ini. Menurut Tiong, sekiranya mereka perlu berbuat demikian, orang ramai digalak untuk mendapatkan nasihat dari Balai Bomba dan Penyelamat yang berdekatan tentang kaedah pembakaran hutan yang lebih terkawal dan selamat. 15 buah rumah panjang kawasan Sungai Asap Belaga antara yang terlibat dalam projek bekalan air Grid Sarawak penggantian sistem perpaipan dalaman rumah panjang. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan Kementerian Utiliti Sarawak, projek yang telah siap sepenuhnya Jun tahun lepas ia dilaksanakan berikutan aduan penduduk berkenaan dengan kualiti air yang kuning dan tekanan air yang rendah. Kenyataan itu mendedahkan isu tersebut berpunca daripada sistem perpaipan lama yang masih menggunakan paip galvanized iron. Paip tersebut telah berkarat pada bahagian dalam paip selepas lebih 20 tahun digunakan. Untuk itu, satu projek rakyat telah diluluskan oleh kerajaan negeri iaitu penggantian paip yang lama kepada paip baharu melalui penggunaan paip polietilena berdensiti tinggi HDPE menggantikan paip yang lama dari meter air sehingga ke dalam rumah panjang. Rumah panjang yang terlibat antaranya ialah Umar Lesong, Umar Penan, Umar Juman dan Umar Ukit. Projek yang bernilai 0.9 juta ringgit tersebut adalah antara usaha kerajaan negeri untuk mencapai matlamat dan visi membekalkan bekalan air 100% tercapai menjelang tahun 2025. Miri FM akan mengadakan program showcase Thank You Frontliners dan Aspirasi Merdeka 2020 pada 15 Ogos ini bertempat di Dewan Masyarakat Berkenu. Menurut Ketua Urusan Rancangan Miri FM Simon Suti, program tersebut bagi menghargai wira-wira negara terutama barisan hadapan yang telah bertungkus lumus dalam memerangi wabak COVID-19. Jelasnya program tersebut termasuklah pameran gambar-gambar para petugas barisan hadapan yang terlibat dalam usaha memerangi COVID-19. Sementara pada sebelah malam akan diadakan persembahan sketsa hikayat pahlawan yang tidak diundang selain persembahan artis tempatan. Showcase ini akan diadakan di Dewan Masyarakat Berkenu secara tertutup dan jumlah penonton yang dijemput seramai 150 orang sahaja kerana kita mengekalkan SOP seperti yang disarankan oleh KKMM. Beliau ditemui pemberita selepas menyaksikan latihan sketsa hikayat pahlawan yang tidak diundang di Auditorium RTM Miri. Simon berharap program tersebut juga dapat memberi pendedahan kepada generasi muda mengenai pengorbanan para pejuang terdahulu yang bertungkus lumus membawa negara mencapai kemerdekaan.
Warga negara Malaysia yang bermastautin di Sarawak dipelawa untuk menyertai pertandingan mencipta video kesedaran rabies peringkat negeri anjuran JPBN Sarawak. Menurut siaran media yang dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak, penyertaan adalah percuma dan tempoh pertandingan adalah sehingga 11 September depan. Penyertaan adalah secara individu dan setiap peserta boleh menghantar lebih dari satu penyertaan berdasarkan salah satu genre seperti drama, sketsa, komedi dan dokumentari. Peserta hanya perlu menyediakan hasil karya video berdurasi antara 2 dan 3 minit berdasarkan tema kesedaran rabies atau Be Aware of Rabies yang merangkumi sekurang-kurangnya 3 daripada 5 skop kempen rabies seperti tanda dan simptom, langkah mengatasi semasa dan selepas gigitan, program vaksinasi, nasihat dan harapan serta bahaya rabies. Pemenang tempat pertama, kedua, ketiga masing-masing akan membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM5,000, RM3,000 dan RM2,000 beserta sijil penyertaan. Video pemenang yang memenangi pertandingan ini akan diumum dan ditayangkan semasa World Rabies Day yang dijangka diadakan di Kuching pada 28 September ini. Peserta dikehendaki menghantar penyertaan yang lengkap beserta borang-borang yang berkaitan melalui alamat email videorabies@gmail.com pada atau sebelum 11 September ini pada pukul 5 petang. Sekian berita pagi Sarawak. Amalkan penjarakan fizikal ketika berada di kawasan tumpuan awam. Pakai pelitup separuh muka, jaga diri. Saya Fazril Hisham Afandi, salam hormat dan jumpa lagi.